Sebenarnya sebelum kita bersama-sama dengan tetamu sekejap lagi, sempat saya bersembang-sembang dengan tetamu kita, dan saya dapati sebenarnya wakaf ni sangat-sangat mudah. Dan inilah sebenarnya yang kita cuba untuk fahami dan mungkin juga boleh terus lakukan dengan kaedah yang digunakan pada ketika ini. Dan itulah yang akan kita sama-sama kongsikan bersama-sama Ustaz Mustafa Hayuddin Abdul Halim, penolong pengarah Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, memang wakaf ni sebenarnya mudah Memang terlalu mudah. Tetapi dia ada syarat-syarat yang perlu kita patuh. Okey. Dan wakaf ini dia orang nampak dia macam sedekah. Tetapi dia berbeza dengan sedekah. Wakaf ni dia memberi harta untuk tujuan sesuatu. Begitu juga sedekah. Kita ada duit, kita sedekah kat orang, bagi harta kita untuk tujuan sesuatu. Tetapi uniknya wakaf ni, dia ada rukun. Okey. Dia ada rukun. Dia tak macam yang sedekah yang lain. Dan rukun wakaf yang pertama, nak wakaf mesti ada pewakaf. Okey. Mesti ada pewakaf. Pewakaf maknanya orang yang nak mewakaf. Nak memberi wakaf. Ya. Okey. Dan orang yang nak memberi pewakaf ni, dia mestilah orang yang normal. Okey. Yang sihat tubuh badan, waras pemikirannya, dan anak-anak yang belum mumayyiz, belum berakal, tak boleh wakaf. Tapi kita boleh mendidik dia untuk belajar berwakaf. Baik. OKU boleh berwakaf? OKU kalau dia waras, kalau dia tak boleh berjalan, tapi fikiran dia waras. Okey, janji waras ya? Janji waras. Okey, kecacatan anggota fizikal itu masih boleh lagi? Masih boleh lagi. Yang penting dia tak ada dan dia tak dipaksa oleh mana-mana pihak untuk berwakaf. Dia rela lah? Dia rela hati. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak berwakaf, mestilah ada benda. Mauquf dia panggil, dan istilah bahasa Arabnya dia panggil mauquf. Dan syarat mauquf ni, mestilah harta tersebut, kalau digunakan orang, kalau dimanfaatkan orang, harta tersebut tak boleh habis. Okay. Kalau habis, bukan wakaf. Bukan wakaf. Okay. Macam nasi Arab tadi. Nasi Arab tu kita boleh beri sedekah ataupun hadiah lah. Sedekah ataupun hadiah. Bermakna, tapi kalau talam nasi Arab tu boleh? Talam tu boleh. Talam tu boleh wakaf Okey. Walaupun 10 orang makan guna dulang yang sama tadi, dulang teri tak habis kan? Tak habis tu boleh wakaf. Okey. Kerana nasi Arab tadi, isteri makan, saya makan, habis tak boleh wakaf. Okey. Jadi itu syarat kedua lah. Syarat yang kedua. Maknanya tak macam tanah ke kereta boleh? Kereta boleh. Okey. Sebab dia boleh, dia digunakan, berapa ramai gunakan, dia tak habis. Boleh diguna berulang-ulang kali. Rosak tu normal. Sebab dalam dunia ni tak ada apa yang kekal. Yalah. Dan rukun wakaf yang ketiga adalah mauqufun alaih. Kepada siapa manfaat tadi nak dibagikan. Okey. Contoh, kita ada tanah, kita wakafkan tanah kita untuk masjid kampung Serum 2, misalnya kata. Orang Johor kan, dia kena kampung Serum 2 lah kan. Contoh gitu. Jadi penerima manfaat adalah penduduk di sekitar kampung Serum 2 dan mereka-mereka yang nak solat di situ. Siapa yang datang singgah musafir di situ. Betul. Boleh. Okey. Itu makna mauqufun alaih, siapa yang penerima manfaat wakaf tadi. Maknanya kita tak boleh saja-saja nak letak situ tanpa ada target. Itu masuk rukun yang keempat. Okey. Macam mana pula tu? Rukun yang keempat ni dia ada hujah. Mesti nak wakaf, mesti cakap. Kalau kita bagi dulang tadi ataupun bagi van di masjid, kita tak cakap saya wakafkan van ini untuk jadikan van jenazah untuk masjid ini. Dia tak jadi wakaf. Okay. Dia masih ada hujah ataupun sirah dia di istilah rukunnya. Maknanya kalau kita nak jadi mungkin macam kalau ada orang nak memberi tapi dia tak nak isytihar. Maknanya dia nak senyap-senyap. Itu tak jadi wakaf lah. Tak jadi wakaf. Dia akan jadi sedekah. Okey. Maknanya kena isytihar lah. Kena isytihar. Okey, baik. Kena clear di situ. Itu empat rukun wakaf yang utama, yang asas. Okey. Dan inilah masalah yang barangkali yang masyarakat kita kurang jelas. Mereka mengandaikan bahawa wakaf ni sama dengan sedekah. Sebenarnya itulah perbezaan yang ketara. Dia ada orang kata wakaf ni dia baca Quran. Dalam Quran ada wakaf. Okey. Pondok-pondok yang kalau kita buat declaration tu, kan ada orang panggil wakaf tu. Itu ada panggil wakaf. Kita berjalan pula dekat Pantai Timur. Ada nama wakaf kan? Ada wakaf juga. Tapi itu gurauan bahasa lah. Gurauan bahasa. Dan memang betul dia nama wakaf, macam contoh wakaf Cik wakaf Tapai. Asalnya memang
Ya, itu mungkin ada sejarah dulu. Mungkin satu ketika dulu. Betul. Okey, baik. Dalam syarat-syarat tadi, Ustaz tak menyebut beragama Islam. Betul. Jadi adakah bermakna orang bukan Islam juga boleh menyumbang? Betul. Dalam berwakaf ini, wakaf dia tak macam zakat. Zakat disyaratkan penerimanya dalam golongan 8 asnaf yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Dan nak wakaf, nak zakat mesti ada syarat-syarat dia. Antaranya cukup haul, cukup nisab dan orang tu ada harta yang boleh ditunaikan zakat dia. Wakaf ini dia ada duit RM10 pun dia boleh wakaf kan. Okey. Ya, dan kita ada kes khususnya dalam negeri Johor, orang bukan Islam berwakaf. Dan diterima. Dan diterima. Okey. Dan ada juga orang bukan Islam menerima manfaat daripada harta yang diwakafkan oleh orang Islam. Boleh juga. Boleh juga. Okey. Sebagai contoh. Kita cerita sikit orang kampung ni cerita. Jalan belakang jalan, sebelah jalan ada masjid. Dan belakang masjid ada tanah orang Cina. Okey. Tak ada laluan lain. Orang Cina tadi, orang bukan Islam tadi nak pergi ke kebunnya, melainkan melalui tanah masjid tadi. Tanah masjid adalah wakaf. Jadi dia lalu. Okey. Jadi mudah sangat sebenarnya. Terlalu mudah. Okey. Jadi mengapa kita tidak berwakaf? Yeah. Baik. Jadi kita terus kepada apa yang kita boleh sama-sama lakukan ya. Okey, kalau di Malaysia lah, siapa yang ada kuasa ataupun autoriti untuk melaksanakan wakaf ni? Ya, smart soalan ni. Payah nak jawab. Okey. Kita pendekkan je jawapan dia. Okey. Dalam Malaysia, Majlis Agama Islam negeri-negeri merupakan pemegang amanah bagi semua harta wakaf yang ada dalam negeri tersebut. Kalau kita di Kuala Lumpur, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kalau kita di Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Kalau di Pahang, Majlis Agama Islam dan Adat Islam Melayu Pahang. Dan kalau kita di Johor, semestinya Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sebab yang susahnya wakaf ini, jadi dia adalah harta tadi, dia kalau guna, dia tak boleh habis. Dan apabila harta tadi kalau digunakan tak habis, maka dia kena ada orang yang menjaga ni. Okay. Sebab itulah dalam undang-undang enakmen pentadbiran agama Islam di negeri-negeri di Malaysia, dia kata Majlis Agama Islam merupakan pemegang amanah bagi harta wakaf tersebut. Jadi kalau orang wakafkan tanah pada tahun 60-an, tanah tadi digunakan tak habis. Tahun 2016 pun ada ke tanah tu kan. Ya. Okay. Kalau orang yang jaga, orang akan meninggal. Okey. Kalau orang meninggal, kadang-kadang ahli waris dia tuntut. Dia kata itu harta bapa aku, dia kata. Masuk pula bab faraid. Dah pecah harta tadi. Kalau majlis agama sebagai pemegang amanah, majlis agama dia kekal. Yeah. Yang berubah adalah pegawainya. Okay. Yang mati adalah pegawainya. Baik. Kalau ada yang mendakwa mereka ni ejen ataupun pihak ketiga? Ya, itu biasa. Dan mana-mana orang nak jadi ejen, nak buat wakaf, kita cadangkan, kita minta mana-mana pihak tadi dapatkan kebenaran secara rasmi daripada Majlis Agama Islam negeri tersebut yang mana yang mereka nak buat wakaf tersebut. Baik. Okay. Itu paling mudah. Baik. Dan kalau kita nak benar-benar kepastian, elok juga kalau kita terus merujuk kepada Majlis Agama Islam setiap negeri. Ya, kalau di Johor tu Majlis Agama Islam Negeri Johor, ya, mungkin boleh berurusan terus dengan mereka. Contohnya Majlis Agama Islam Negeri Johor ada menyediakan portal www.sengkangwakafjohor.gov.my untuk memberi kemudahan kepada pewakaf-pewakaf tak kira dari apa jua latar belakang dalam dan luar negara untuk menyumbang dengan mudah di portal tersebut. Ya Ustaz? Betul. Okey. Jadi gunakan kemudahan-kemudahan sebegini untuk meningkatkan saham kita. Ini saham akhirat. Saham akhirat. Mungkin di dunia kita memberi tapi kita akan kumpul apa orang kata dividennya di akhirat nanti insya-Allah. Terima kasih Ustaz Mustafa dari Majlis Agama Islam Negeri Johor kerana sudi berkongsi. Saya kira tadi itu maklumat yang memberi penjelasan yang memang mudah sangat untuk kita faham tentang wakaf ini. Jadi selamat berwakaf kepada semua. Mudah-mudahan ya ini akan meningkatkan jugalah sikit sebanyak bentuk amalan kita yang juga akan memberi pulangan yang besar di dunia dan juga akhirat.